Sebabnya juga kedua-dua bapa kita dan semua muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 51 suratul Baqarah, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Pada ayat 51 ini merupakan favor yang ketiga, jasa yang ketiga dari Allah untuk mengingatkan kepada mereka, Bani Israel. Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami sedang mengambil perjanjian dengan Nabi Musa. Wa'adna, kami telah mengambil perjanjian dengan Nabi Musa. Dan kejadian ini berlaku lepas mereka selamat dari dikejar oleh Firaun. Selepas laut dibelah tu, maka Nabi Musa bawa berjalan menuju Bukit Tursina. Sebab sepatutnya lepas kejadian yang besar tu, Bani Israel telah menerima Nabi Musa sebagai Nabi. Dan mereka patutnya lebih taat tanpa banyak soal. Tapi kita tengok apa yang berlaku. Arba'ina sanah. Nabi Musa jumpa dengan Allah 40 hari. 40 hari. Nabi Musa bertapa ataupun bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat. Dan waktu itu diperintahkan untuk bawa 70,000 umat dia ke Bukit Tursina untuk terima kitab Taurat. Untuk terima kitab Taurat. So Nabi Musa naik dulu seorang diri. Kan sepatutnya dia bawa semua sekali naik bersama, tapi dia naik dulu seorang diri. Jadi disebabkan itu ujian diberikan kepada Nabi Musa dari Allah. So Nabi Musa naik seorang diri, naik dulu, berbanding kaum dia, Allah beri ujian kepada Nabi Musa. So asalnya 30 malam. Kemudian Allah suruh tambah 10 malam lagi. Asalnya 30 malam, Allah suruh tambah 10 malam lagi. Stay dekat situ. Dan dalam tempoh tersebut, kaumnya yang menunggu di bawah telah berkreatif, telah melakukan bid'ah, telah berkreatif terhadap ajaran agama ini dan mereka menyembah patung anak sapi. Patung anak sapi. Sebab bukan semua naik ke atas. Yang tinggal dekat bawah Bukit Tursina tu, mereka yang menyembah patung sapi betina dari emas sementara menunggu. Summat takhadtumul ijla. Kemudian kamu ambil anak lembu sebagai pujaan kamu. Ittakhadha mengambil, memujanya. Mereka tidak pergi dengan Nabi Musa, kan? Mereka yang tak pergi dengan Nabi Musa telah menjadikan patung anak lembu sebagai ilah, sebagai Tuhan pemujaan. Dan mereka minta macam-macam kepada anak lembu tu selepas pemergian Nabi Musa. Soalannya, dari mana diorang dapat emas? Kan?
Dari mana diorang dapat emas? Tuan-puan, ketika mereka lari daripada Firaun dan sebelum itu, sewaktu mereka berada di Mesir, ialah mereka ni orang-orang beriman dan orang beriman ini orang yang dipercayai. Orang beriman ini ialah orang yang dipercayai. Bayangkan dalam masyarakat yang bobrok, masyarakat yang teruk, ada orang beriman, tempat masyarakat tu bergantung. So kerana dipercayai, maka antara tugas orang beriman pada waktu itu di Mesir ialah menjadi tempat simpan barang-barang kemas. Ialah bank waktu itu belum ada. Belum ada istilah bank. Jadi mereka menyimpan barang-barang kemas pada orang-orang beriman. Sebagai pemegang amanah. Begitu juga Nabi SAW, walaupun dia ditolak dari sudut pemahaman Quran yang dibawa, tapi masyarakat still beri kepercayaan pada Nabi. Mereka menyimpan banyak harta diserahkan pada Nabi untuk jaga. Sebab tu antara sebab kenapa Nabi orang paling akhir berhijrah ke Madinah, kerana Nabi mengagih-agihkan semula harta-harta yang dia pegang, emas-emas yang dia pegang, dibagi balik kepada pemilik asal. So begitulah sepatutnya orang beriman. Diberi kepercayaan, tanggungjawab dan mereka lakukan dengan sangat amanah. Walaupun sedang ditindas, walaupun jadi hamba. Begitu. Kita sekarang diberi amanah, lagi nak pecah amanah. Orang tak bagi amanah pun kita minta amanah. Bergaduh, berebut kerusi. So orang beriman waktu itu, mereka sangat dipercayai menjadi pemegang amanah. Lalu kerana mereka bertolak pada malam hari. Bertolak pada malam hari. Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Itu dalam surah Dukhan. Keluarlah engkau Musa bersama dengan kaummu pada waktu malam. So bila waktu malam, bukan office hour, tak sempat nak bagi balik harta-harta yang mereka pegang amanah. Pun begitu, mereka tetap bawa kerana amanah ni tadi. Kerana rasa tanggungjawab dan amanah, tetap bawa juga harta tu. So kalau ditinggalkan, apa yang berlaku pada harta tu. Mereka tetap simpan. Sampailah sebelum peristiwa ni, bila Nabi Musa naik, bukan 1 hari, bukan 2 hari, 40 hari, maka orang yang di bawah mula berkreatif. Sementara ada kekosongan, tak ada Nabi ni, jom kita buat sesuatu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jom, mari, emas-emas yang korang bawa tu, mari kita bakar. Kita buat bentuk yang boleh digambarkan. Dan ini juga antara alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggagalkan sebarang usaha, malah melarang untuk picture gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut disembah, takut orang hulu meletakkan gambar yang bukan-bukan. So berkaitan gambar dan patung ini, dia ada satu garis panduan yang ketat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paling rendah malaikat rahmat tak masuk dalam rumah tu. Tapi malaikat maut, dia tetap masuk juga. Yang tak masuk malaikat rahmat. So bayangkan, dalam tempoh 40 hari, macam-macam boleh berlaku.
macam-macam boleh berlaku. So daripada emas tu, dan Samiri, orang yang bertanggungjawab ni, Samiri punya alasan adalah, aku kesian tengok korang bawa benda-benda emas semua ni, kan, benda-benda emas ni berat-berat. So aku cuma nak ringankan beban yang korang tanggung tu je. So begitulah cara bid'ah ini akhirnya membawa kepada perbuatan melampau dalam beragama. Begitulah bid'ah ni sebenarnya akan membawa kepada perbuatan melampau dalam beragama. Melampau dalam bentuk macam mana? Ialah bayangkan asalnya dia kata dia cuma nak bantu, kan, kami bukan along, kami mau tolong. Dia cuma nak bantu. Tapi akhirnya bantuan yang ditawarkan tu sebenarnya merosakkan akidah orang lain. Merosakkan akidah orang lain. Dan selepas pemergian Nabi Musa tu ke Bukit Tursina, ialah dalam tempoh 40 hari, sebelum tu diorang saksikan mukjizat laut terbelah. Mereka menyaksikan mukjizat laut terbelah dan mereka masih lagi melakukan perkara syirik. Dan dosa perkara syirik ni, dosa perkara syirik ni bukan kaleng-kaleng, amat berat. Dan Allah gelar perbuatan mereka tu, wa antum zalimun. Makna zalim dalam ayat ni bermaksud syirik. Kamu sedang melakukan kesyirikan. Kamu sedang melakukan kezaliman. Dan ada dalam kalangan umat Nabi Musa pada waktu itu menyembah patung anak sapi. Dan lebih menyedihkan, orang-orang lain tak berani larang. Kerana yang buat benda ni semua ketua-ketua kaum. Sampai ke tahap Nabi Harun pun tak berani untuk larang kerana dibentak oleh mereka. Sebab kalau baginda teruskan jua, baginda mungkin nyawa akan melayang. Dan tentang Nabi Harun, dia ada second opinion. Dan yang menjadi kepalanya untuk penyembahan lembu sapi betina ni, namanya Musa juga. Musa Samiri nama dia. Yang menjadi kepala kepada yang buat onar ni, Musa Samiri. Dan Allah nak bagi tahu pada kita, pada mereka, bahawa yang zalim sebenarnya adalah dalam kalangan mereka sendiri. Kerana Bani Israel ini adalah jenis orang-orang yang suka menyalahkan orang lain dalam apa jua kesalahan mereka. Sehingga sampai ke tahap mereka salahkan Allah. Kan dia kata apa? Allah tu kedekut. Yadullahu maghlulah, ghuldat aidihim. Dia kata apa? Kami kaya, Tuhan tu miskin, Tuhan tu kedekut. So Allah ingin beri penekanan bahawa mereka lah sebenarnya yang bersalah. Bukannya orang lain. Bukan Allah. Mereka yang punya idea buat penyembahan lembu betina. Lembu betina. Dan kalau kita tengok ayat 51, apa kesalahan mereka? Mereka syirik pada Allah. Mereka syirik pada Allah. So, perbuatan syirik ni tuan-puan,
Dosa paling besar. Dosa paling besar. Dan ayat 52 Allah kata, summa afauna ankum. Kemudian kami maafkan kesalahan kamu. Kami maafkan kesalahan kamu. Bayangkan kaum ini, kerana syirik tu, mereka tidak dihancurkan terus. Kalau umat terdahulu buat syirik, kaum Lut tenggelam. Kaum Lut dihujani batu. Kaum Nuh tenggelam bumi. Tapi Allah kata apa? Kami ampunkan kamu. Umat ini masih terus hidup. Mereka tidak dihancurkan. Sampai tak ada keturunan. Tak ada. Malah sebahagian saja yang dibunuh, yang minta tanggungjawab untuk bunuh diri. Iaitu mereka yang mengepalai, melakukan syirik. Sedangkan kalau sejarah umat terdahulu, ada kaum yang dimusnahkan semua keturunan mereka. Walaupun bukan semua yang buat salah. Mereka dimusnahkan sebab apa? Tak tegur golongan yang buat salah. Perkataan afa yang Allah guna adalah memaafkan dalam keadaan sayang. Afa, afun, memaafkan dalam keadaan sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga sebut perkataan ni, perkataan afa ni. Bila? Kita juga berdoa menggunakan perkataan afa. Bila? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Afini dan wa'fu anni. Kedua-duanya kata akarnya adalah afa. Ampunkan aku, maafkan aku dengan penuh kasih sayangmu. Kerana kita juga sebenarnya boleh memaafkan seseorang. Tapi dalam masa yang sama kita marah kepadanya. Tapi Allah menunjukkan, Allah menggunakan perkataan yang menunjukkan dia masih sayang. Dan inilah bentuk nikmat dan favor yang Allah maksudkan. Engkau dah buat teruk macam tu pun Allah maafkan. Kau nak apa lagi? Kan dia kan dalam siri kasih sayang dari Allah. Siri supaya orang ni melihat tentang bentuk-bentuk kesalahan dan bagaimana Allah ampunkan mereka. Begitu. Dan ada lagi satu makna afa. Selain daripada memaafkan dengan dalam keadaan kasih dan sayang, afa juga bermaksud Allah hapuskan rekod dosa tersebut. Saya tak dapat nak gambarkan betapa kasih sayang Allah punya hebat. Mereka melakukan kesalahan syirik. Dan Allah kata Allah bukan sahaja memaafkan dengan kasih dan sayang, tetapi Allah hapuskan rekod tu. Rekod kesalahan tu. Kan bila kita buat salah, malaikat kanan dan kiri terutamanya akan catat dalam buku. Direkodkan. So kalimah afa maksudnya rekod dalam buku tu dipadam, dihapuskan. Tak ada dah dalam rekod. Dibersihkan, expunge. So afa ni, dia lebih tinggi dari ghafara, ghafur. Lebih tinggi dari istighfar.
Kerana kalau ghafara maksudnya dimaafkan tapi masih ada rekod. Masih ada rekod. So selepas kita tahu tentang afa, bertalu-talu ditanyakan, Allah maafkan tanpa minta taubat untuk kaum Nabi Musa sahaja. Cuba tengok betul-betul ayat tu. Okay, cuba tengok ayat tu. Allah sebut macam mana? Wa iz wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim. Allah terus bercakap dengan Bani Israel, kamu. Kemudian ayat 52, Allah datangkan dalam bentuk ayat lain. Boleh je 51-52 ni jadi satu ayat seperti ayat sebelumnya. Kan tak kala kami selamatkan kau daripada Firaun. Kan bentuk apa nama 50 ayat 50 satu favor, sebelum tu 49 satu bentuk favor, 50 satu favor, 51 favor yang ketiga, tapi dia ada 52 ayat berasingan tapi dalam jasa yang sama. Kenapa begitu? Dan menarik ni 52, Allah bukan saja kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Dimaafkan kesalahan supaya bersyukur. Okay? Dimaafkan kesalahan supaya bersyukur. Dan kalimah itu ditujukan kepada kamu. Kamu tu siapa? Allah tengah bercakap dengan siapa? Golongan pertama Bani Israel. Kum juga bermaksud Allah sedang bercakap dengan kita. Allah sedang bercakap dengan kita. Summa afauna ankum, kemudian kami maafkan kesalahan kamu supaya belajar daripada Bani Israel. Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, supaya kamu sentiasa bersyukur. Dengan kita bersyukur, Allah maafkan kesalahan kita. So tadi kerana tak bersyukur, kerana mereka sembah sapi betina, kemudian Allah datangkan favor supaya mereka bersyukur. Dia buat salah, Allah ampunkan supaya mereka bersyukur. Sekarang ni kita sedang berusaha untuk bersyukur. Kalau orang yang buat salah, Allah maafkan untuk mereka bersyukur, bayangkan kita yang sedang melakukan aktiviti syukur. Apa rasanya yang Allah nak balas untuk kita? Apa rasanya yang Allah boleh beri, boleh balas untuk kita kalau kita bersyukur? Tadi, ayat 51, orang yang tak bersyukur. Bayangkan kalau kita bersyukur. Dan syukur tertinggi adalah melalui solat. Kalaulah yang tak bersyukur itu Allah ampunkan dosa supaya mereka bersyukur, bayangkan orang yang bersyukur melaksanakan solat. Apa bentuk dosa yang Allah tak ampunkan? Dahsyat. Dahsyat. So, summa afauna ankum min ba'di dzalik. Allah maafkan semua sekali dosa mereka. Bukanlah dengan Allah maafkan itu nak kata yang perbuatan mereka tu betul. Tak. Tetapi maaf itu dengan makna Allah terima taubat mereka.
Sebab selepas itu Allah arahkan mereka bertaubat. Dan taubat mereka itu pula dengan hukum bunuh nanti, ayat di bawah. Allah suruh mereka bertaubat. Allah terima taubat dia itu dengan dimaafkan kesalahan. Dan siapa yang sembah anak lembu dikenakan bertaubat. Dan untuk taubat perlu bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa pada waktu itu. Tuan-puan bayangkan kalau kita sekarang dapat syariat tersebut. Seawal umur berapa tahun kita bunuh diri? Sebab buat dosa dan salah. Dan lagi satu nikmat Allah kepada mereka walaupun mereka sembah anak lembu. Allah tak langsung turunkan azab atas mereka yang boleh menghapuskan seluruh keturunan mereka itu. Sampai sekarang Yahudi masih ada, Bani Israel masih ada. Yang tidak sembah anak lembu dibiarkan hidup seperti biasa. Yang sembah saja dikenakan hukum bunuh. So, dua nikmat yang Allah beri. Mimba' didhalika selepas kamu sembah anak lembu tu. Dan kesalahan tu Allah tak sebut pun. Allah cuma kata mimba' didhalika selepas semua itu berlaku. Dan taubat mereka telah diterima Allah. Cara mereka bertaubat adalah mereka kena saling bunuh-membunuh sesama mereka. Iaitu mereka yang tidak menyembah anak patung itu disuruh membunuh orang-orang yang melakukan penyembahan. Waktu itu Allah turunkan kabus supaya tak nampak siapa yang mereka bunuh. Hebatnya Allah. Dalam pada beri arahan supaya bunuh tu pun Allah bantu turunkan kabus. Supaya orang yang menikam membunuh tu, dia tak nampak siapa yang dia bunuh. Dan kita sangat bersyukur sebab syariat semacam itu dah tak ada. Diganti dengan bentuk lain. Tak perlu bunuh diri, tak perlu bunuh orang untuk bertaubat. Cukup sekadar ucapkan astaghfirullah, taubat. Sayyidul istighfar. Ni dah baca belum pagi ni? Sayyidul istighfar, cukup dengan taubat. Kalau pernah melakukan syirik, kalau pernah jumpa bomoh, kalau pernah konon-konon nak berubat itu dan berubat ini, cukup sekadar taubat. Jika tidak, banyaklah yang kena bunuh. Kerana sangat banyak amalan syirik berleluasa yang kita buat kadang tanpa kita sedar. Sebab mereka buat ni bukan diorang sedar. Mereka sedang dibuat palatau oleh Musa Samiri tu. Musa Samiri tu. Dan di hujung Allah tutup dengan la'allakum tashkurun. Moga-moga kamu bersyukur. Nikmat semacam ini punya besar. Wow. Sekarang diorang masih ikut hukuman macam ni lagi tak, Ustaz? Tak tahu. Tak tahu. Sebab Taurat yang ada sekarang ni pun dah berlaku terlalu besar rombakan dan perubahan. Dan Quran mendatangkan versi yang asal. Asalnya begini. So kalau diorang sekarang tak ikut, maksudnya rahib-rahib mereka telah mengeluarkan daripada salinan yang asal. Salinan yang asal. So syarat untuk taubat kita diterima, pertamanya syarat kita kenalah hidup. Kalau mati dah tak terima, dah taubat. Kan kita perlu minta ampun selagi kita masih hidup. Dan dosa selain syirik masih lagi boleh sanak saudara atau orang-orang lain mohon pengampunan buat kita. Selain syirik, orang lain boleh mohon pengampunan bagi pihak. Kita mohon, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tua. Dosa yang kedua orang tua kita mungkin buat, ya boleh diampunkan selain dosa syirik. Tetapi untuk kesalahan syirik, pembuat syirik tu
kenalah minta ampun sendiri. Dan dia kena buat sebelum mati. Sebelum mati. Kemudian 53. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan. Dan kenanglah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. So Nabi Musa dah naik 40 hari dapat Taurat. Dapat Taurat. Bila sebut syirik, tak kira besar kecil, sama. Bila sebut syirik, tak kira besar kecil, sama. Sebab syirik kecil dikumpul-kumpul, dia jadi besar. So, wa idh ataina Musal kitab, kitab yang dimaksudkan ialah Taurat, dan kitab itu bermaksud mereka telah diberikan hukum dan mereka kena patuh. 40 hari Nabi Musa naik bertemu dengan Allah, dapat Taurat dan mereka kena patuh. Dan Nabi Musa bukan sahaja dapat Taurat, tapi dapat Furqan. Furqan ni apa? Furqan ni maksudnya pembeza. Pembeza. Pembeza antara hak dan batil. Kalau buat begini syirik, kalau begitu tak. Quran juga ada fungsi yang sama. Quran juga ada fungsi yang sama, menjelaskan, membezakan apa yang syirik, apa yang tidak. Dari sudut akidah serupa saja. Apa yang ada dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil. Akidahnya Tuhan yang satu. Yang berbeza ialah syariat. Dan kalimah Furqan ini ada dua tafsiran dalam ayat ni. Pertama sebagai penjelas bagi sifat kitab Taurat. Iaitu kitab Taurat itu dia menjadi pembahagi, penerang, pembeza antara benar dan batil. So itu yang pertama. Menjadi sifat. Taurat tu apa? Taurat tu kitab yang membahagi. Kitab yang menjelas. Membezakan antara benar dan batil. Dan yang kedua, kerana ada huruf waw. Kerana ada huruf waw, ulama melihat, ini waw ni maksudnya dengan ataupun dan. Sebelum Al-Furqan tu kan ada waw, sebelum kalimah Furqan. So, dia memberi tanda bahawa ada perkara lain. Furqan ni bukan kitab tu. Furqan ni benda lain. Jadi, tafsir yang mengatakan kalimah Furqan, pembeza itu merujuk kepada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai tanda kebenaran baginda. So maksudnya macam ni. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqan. Pendapat pertama kata kitab dan furqan ni satu benda. Kitab dan furqan tu satu. Kitab Taurat tu. Pendapat kedua kata kitab lain. Furqan ni lain. Kitab ni kitab Taurat. Furqan ni tongkat Nabi Musa jadi ular, boleh belah laut, boleh tangannya jadi putih, itu Furqan. Dia berbeza dengan kitab. So, Furqan ni mukjizat, Taurat ni Taurat lah. Taurat ni Taurat. So, dalam Taurat, dia tak ada nilai mukjizat. Kalau pendapat kedua ni, dia kata dalam Taurat ni tak ada nilai mukjizat. So, bila datang versi terkini, versi Quran, Quran mengandungi kedua-duanya. Kitab tu sebagai message, Furqan sebagai mukjizat. Terkandung dalam Quran. Kalau zaman Nabi Musa, kitab tu message dan mukjizat asing. Sekarang Quran, message dan mukjizat disatukan. Message dan mukjizat disatukan. So sebab tu kalau ada orang yang bakar Quran,
dia bakal dikenakan sesuatu, dan kalau dia lepas bebas, ada kemungkinan dia hanya buat kesalahan menolak mesej. Kan ada kemungkinan dia hanya menolak mesej. Orang yang tolak Quran, tak percaya Quran, ada kemungkinan dia masih dikira sebagai dia menolak mesej. Sebab once you tolak mukjizat, dia punya seksaan berkali ganda. Allah pernah kata, aku akan azab dia dengan satu azab yang aku tak pernah azab umat sebelum ini seperti mana azab tersebut. Semacam tu. Sesuatu penolakan terhadap Quran pada zaman moden ini, better off kita anggap dia tolak mesej kot. Dia tak jumpa lagi mukjizat. Sama macam kita kalau kita baca Quran, kalau kita belum sampai ke tahap kekaguman, belum sampai kepada, aku kalah dengan Quran, sebenarnya kita belum mengalami yang namanya mukjizat Quran tu. Sebab mukjizat ni maksudnya menundukkan. Kita tunduk depan Quran. Kalah. Kita kalah. Kita surrender. Kita kalah. Dan nak rasa kalah ni tuan-puan, kita kan ada ego. Nak rasa kalah ni payah. Melainkan kalau kita baca dan benar. Faham? Macam ni. Tak pernah terfikir. This is overwhelmed. Tu kalah. Setiap kali kita rasa macam tu, kita sedang kalah. Kita kalah. So, mukjiz. Ajiz lemah. Ajiz ni lemah. So, mukjiz melemahkan. Gambaran mukjiz ni, ajiz ni, kita punya lemah sampai kita melutut. Musuh melutut depan kita. Macam tu. So, baca Quran, belajar Quran, sampai kita melutut depan Quran. Allah nak macam tu. Allah nak kita rasa macam tu. Sebab Quran adalah kalimah perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa, kau rasa kau lebih tinggi dari Tuhan? Kau rasa kau lebih, egomu lebih tinggi? Kata-kata dia tak memberi bekas dan kesan, tak menjadikan kau lemah? Silap. Kena cari jalan. Kena cari jalan. Di hujung Allah kata, la'allakum tahtadun. Dengan ada kitab dan furqan. Kalau dahulu kitab dan furqan asing, sekarang kitab dan furqan benda yang sama. Allah kata apa? Moga-moga dengan kamu faham benda tu, kamu dapat hidayah. Kamu dapat petunjuk. Allah cakap pada siapa ni? Antara lain pada kita. Moga-moga kamu semua dapat petunjuk. Kalau pada Bani Israel, patutnya mereka gunakan kitab Taurat itu sebagai panduan. Pada kita, sepatutnya kita gunakan Quran sebagai panduan. So, Quran perlu dipelajari, perlu diikuti. Bukanlah kalau sudah ada kitab dari Allah terus selamat. Tak. Yang menerimanya perlu belajar dan pegang. Pegang dengan gigi geraham. Allah dah buat jalan untuk mereka, sekarang kitalah kena ikut jalan tu. Ikut je, tak perlu buat jalan baru. Begitu juga dengan kita. Perlu belajar, jangan setakat berbangga saja. Kami berbangga, kami ada Quran. Lepas tu angkat Quran macam tu. Tapi tak faham apa pun apa yang dalam Quran tu. Kan majoriti masyarakat kita hanya tahu baca je Quran. Tapi tak tahu apa yang disampaikan oleh Quran. Kan malang. Sangat malang. Maka kalau kita tengok dan review balik, punya banyak
nikmat yang diberi pada Bani Israel dan perangai mereka begitu kurang ajar pada Allah, dan supposedly mereka tak patut, tak layak untuk dapat nikmat lagi. Kan daripada 49, mereka diselamatkan dari kehinaan Firaun, mereka nampak Firaun tenggelam. Waktu Nabi Musa pergi Bukit Tursina, mereka melakukan syirik, Allah ampunkan mereka, Allah maafkan mereka. Dan yang keempat, Allah kata, kami beri kamu kitab. Kami beri kamu kitab. Patutnya tak layak. Tapi Allah tetap beri kitab Taurat pada mereka. Mudah-mudahan kitab tu menjadikan mereka terpimpin. Kalau tengok kita punya banyak favor yang Allah bagi pada kita, dari dulu sampai sekarang, hari-hari Allah beri nikmat, kita masih dapat baca, malah baca pula berlagu, faham tajwid. Allah masih lagi beri kesempatan, walaupun tak faham Quran, belum faham Quran, tapi Allah beri, masih boleh baca. Dalam masa yang sama buat dosa kecil, dosa besar. Ada buat dosa besar ke kita, Ustaz? Ada ngumpat, ngata, tu dosa besar tu. Kita gosip-gosip, tu dosa besar. Tapi kita tak rasa besar sebab belum sedar. So Allah masih lagi beri peluang. Kita mohon ampun, Allah ampunkan. Dan kemudian beri pula kesempatan untuk faham Quran. Dan kita belajar. Wow. Tak jauh beza kita dengan mereka. Tak jauh beza. Cuma lagi kita tidaklah diuji seberat itu. Berjumpa dengan Firaun, dizalimi. Tak. Begitu kita patut lihat ayat-ayat semacam ini. Melihat nikmat pada orang lain, bandingkan dengan nikmat kita. Betapa selesanya hidup kita. Kan tidur malam berkipas, kemudian pasang aircon. Gitu. Dan kemudian ayat 54. Kalau tak habis 54 ni, besok malam kita sambungkan. Malam Isnin kita punya janji temu. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajl. So setelah dapat kitab, maka Nabi Musa berkata kepada kaum dia. Nabi Musa berkata kepada kaum dia. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaum ni, wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku. Tuan-puan, panggilan ya qaumi adalah panggilan yang sangat telaten. Kalau orang Jawa kata telaten. Sangat polite, sangat sopan diungkapkan kepada orang ramai. Dia bukan dia bukan dalam bentuk tuan-tuan dan puan-puan, tak. Ya kaum ini dalam bentuk saudara. Saudaraku. Dalam bentuk begitu. Sangat santun. Sangat mesra, dekat. Sangat dekat. Ya kaum ini sangat dekat. Berbanding kalau dia panggil dengan nama. Ya Bani Israel. Itu jauh. Bani Israel ni jauh. Kalau ya qaumi, ni dekat. Kaumku. Kita sama. Bentuk macam tu. Kita ni sama. So, apa Nabi Musa kata? Wahai kaumku. Ya qaumi, innakum zalamtum anfusakum. Sungguh kamu telah menzalimi diri kamu. Zalim macam mana? Bittikhazikumul ajl. Kerana kamu menyembah anak lembu.
kerana kamu mengambil anak lembu sebagai sembahan. Kan bila Nabi Musa naik Bukit Tur Sina, Allah tanya pada Nabi Musa, kenapa tak bersama dengan kaummu? Kenapa tak bersama dengan kaummu? Nabi Musa naik menolong seorang, ditinggalkan kaum dia. Allah tanya, kenapa kau datang seorang? Nabi Musa kata, kaum dia ada tak jauh ada. Dia ikut tak jauh dekat belakang. Baginda sengaja datang awal supaya dapat redha Allah lebih awal. Kemudian baru redha kepada kaum dia. Tuan-puan, kita, kalau kita lah berada di tempat Nabi Musa, berada di kasut Nabi Musa, Allah panggil nak jumpa. Kita akan buat benda yang sama. Siapa yang tak rindu nak jumpa Allah? Malah ini dalam situasi Allah jemput nak jumpa. Bukan jauh ditinggalkan kaum dia. Dia cuma beberapa langkah. Kan, beberapa tingkat berada di atas, kaumnya ada kat belakang, ada kat belakang. Allah tanya, mana kaum kau? Ada ikut tak jauh dekat belakang. Aku datang sebab aku nak redha mu, aku datang awal ni sebab nak redha mu. Baru redha kaumku. Allah bagi tahu sebab Nabi Musa datang awal, tinggalkan kaum dia, benda tu amat membahayakan. Kerana perbuatan Nabi Musa itulah kaum Nabi Musa telah syirik. Syirik ni murtad lah tuan-puan. Kan? Syirik. Dan sembah anak lembu. Dengar benda tu Nabi Musa terkejut dan segera balik. 40 malam tu terasa sangat lama. Tuan-tuan bayangkan, ini yang dikenakan kepada Nabi Musa. Cuba bayangkan kalau arahan ini diberi kepada ketua keluarga. Setiap ketua keluarga dalam isi rumah. Bila azan dilaungkan, setiap ketua keluarga perlu bawa keluarga dia pergi datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu bentuk syariat kita. Ui, teruk kita. Teruk. Setiap ketua keluarga kena pastikan dia punya ahli keluarga datang sembah Allah sama-sama. Without fail. Boleh. Dan kalau ketua keluarga tu datang seorang, dia akan dihukum ahli keluarga dia yang lain sesat. Ui, tak terfikir kita. Tak terfikir. Dan akhirnya, kita kena berhenti di sini dan jumpa malam esok. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur pada Allah. Terima kasih Ustaz. Kuliah duha kita berjalan lancar dengan tadabbur surah Al-Baqarah tadi. Segala ilmu yang Ustaz sampaikan telah menjadi pedoman dan pengajaran kepada kita dalam mencari pengertian ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Moga kita semua mendapat rahmat dan redha Allah selama kita menumpang di langit dan bumi Allah ni yang penuh dengan nikmat. Nikmat berganda bila kita membaca Al-Quran dengan pengertian makna dan cerita di sebaliknya. Wallahualam. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kepada jemaah yang semua, kita jumpa nanti di kuliah maghrib pada jam 8 malam. Sila lihat grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih Ustaz, terima kasih jemaah JNI, terima kasih semua yang istiqamah pada pagi ni daripada kuliah subuh tadi sampai sekarang. Alhamdulillah, saya mewakili JNI mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita pada pagi ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada kami sendiri.
bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.